Para jemaah yang dihormati, kita akan mendarat di lapangan terbang Jeddah King Abdul Aziz sebentar lagi. Dijangka mendarat pada pukul 10.30 pagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Helmi bin Muhammad Noor. Dan saya Muhammad Ikmal Zamani bin Ramlan. Kami merupakan petugas-petugas haji di bawah syarikat KPB Travel and Tours Durian Berhad. Dan pada hari ini, bertarikan 10 Zulkaidah pada Timur Islam merupakan tarikh persiapan dan perjalanan jemaah haji dari Malaysia ke Tanah Suci. Perjalanan di dalam pesawat mengambil masa selama 8 jam penerbangan dari KLIA Malaysia ke lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah. Jadi ini adalah jemaah kami yang berdaftar di bawah syarikat KPB Travel and Tours seramai 400 orang jemaah. Tuan Ikmal, sudahkah Tuan bersedia untuk harungi segala cabaran-cabaran sepanjang kita mengelolakan para jemaah haji kita ini selama 44 hari? Semestinya Tuan Helmi, saya sudah bersedia untuk membawa jemaah kita pergi menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dengan sempurna untuk mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Perhatian kepada para jemaah, pesawat telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Waktu tempatan sekarang adalah pukul 7.10 pagi dan suhunya 20 darjah Celsius. Jemaah KPB Travel boleh berkumpul di sini. Jadi kita semua telah pun sampai di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Selepas ini, kami semua, terutamanya petugas-petugas haji, akan mulakan kerja masing-masing yang telah ditetapkan setiap individu. Seterusnya, Tuan Ikmal yang akan mengetuai jemaah haji dalam bentuk kumpulan. Jadinya, para jemaah kita yang seramai 400 orang ini akan dibuat kumpulan-kumpulan untuk memudahkan pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para haji dan hajah sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di lapangan terbang antarabangsa Jeddah. Saya Muhammad Ikmal Zamani bin Ramlan yang berperanan sebagai tour leader para haji dan jemaah secara berkumpulan pada hari ini. Dan selepas ini kita akan ke kaunter immigration terlebih dahulu dan akan melakukan pemeriksaan beg dan bagasi para jemaah semua. Pastikan para haji dan hajah semua beratur mengikut mahram masing-masing. Okey, dan pastikan juga para jemaah haji dan hajah memeriksa pasport, boarding pass serta tiket masing-masing ya. Okey, dan selepas itu selepas sahaja melakukan pemeriksaan, kita semua akan keluar dari terminal dan akan terus menuju dengan menaiki bas nombor 7 ya, nombor 7 untuk bergerak ke hotel Madinah iaitu Hotel Feras Al-Shatta. Selamat datang ke bumi Madinah, Tuan Haji. Oh ya, terima kasih. Tuan Ikmal, beg dengan barang-barang jemaah semua dah siap ke masuk dalam bas? Alhamdulillah, semua dah lengkap Tuan. Okey, cuba. Okey, diminta kepada para haji-haji dan hajah-hajah sekalian untuk melakukan pemeriksaan bagasi sekali lagi dan juga barangan anda yang dibawa untuk mengesahkan supaya tidak berlaku ketinggalan bagasi atau barangan yang lain. Dan selain daripada itu, diminta para haji dan hajah-hajah sekalian untuk mengeluarkan pasport anda untuk dikumpulkan kepada para pembantu petugas-petugas haji yang lain. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Okey, cukup. Khairul bariyah nazara ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para haji dan hajah semua, semua macam mana? Sihat tak? Macam mana perjalanan hari ni? Okey, semuanya okey lah? Okey, come. Okey, nice.
Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Faris Hakimi bin Abdul Rashid, dan boleh panggil saya Faris lah. Dan saya merupakan pembimbing pembimbing ibadah haji, iaitu mutawif, untuk membimbing para haji dan hajah semua untuk menjalani ibadah haji pada kali ini, insya-Allah. Okey, dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada haji dan hajah semua ke tanah suci Madinah ini. Semoga perjalanan kita dipermudahkan dan dijalankan dengan sempurna, insya-Allah. Dan setiap orang dari kalangan kita maupun di seluruh jemaah-jemaah yang hadir untuk menunaikan haji ini, dan semoga sepanjang 44 hari ini haji dan hajah berada dalam diberikan kesihatan yang baik, dan diberikan antibody yang kuat untuk menjalani ibadah haji pada kali ini, insya-Allah. Amin. Okey, baiklah. Petugas haji telah pun menyedarkan makanan dan minuman dan juga SIM kad Arab Saudi kepada para jemaah semua. Jadinya para jemaah semua boleh masukkan SIM kad Arab Saudi itu di telefon bimbit anda masing-masing. Jika tak faham, boleh tanya kepada petugas haji yang ada. Jika sudah selesai meletakkan SIM kad Arab Saudi di telefon bimbit masing-masing, para haji dan hajah boleh save nombor petugas haji yang ada di kad identiti para haji dan hajah sendiri yang tertera di belakang. Jika ada berlaku sebarang permasalahan tentang operasi ibadah haji atau sebagainya, para jemaah boleh kontak pada nombor yang tertera. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para haji dan hajah semua, kita telah pun sampai di Hotel Madinah, iaitu Feiruz Al-Shattam. Selepas perjalanan kita dalam lebih kurang dalam 20 minit begitulah kan. Dan saya ingatkan kepada para haji dan hajah semua, pastikan barangan para haji dan hajah sekalian tidak tertinggal. Kita semua akan berkumpul di lobi hotel terlebih dahulu untuk sesi penyerahan kunci bilik dan kad hotel. Okey. Datang dan katakan padanya di sana. Atau cara kita pada keesokan harinya ialah kita akan bergerak ke Masjid Nabawi dan Masjid Quba, iaitu pada waktu pagi untuk melakukan ziarah dalam dan ziarah luar. Assalamualaikum, Tok Ilham kan? Waalaikumsalam. Ya, saya. Boleh berikan sedikit ucapan daripada Tuan Ilham bagaimana perasaan Tuan setelah jejakkan kaki di tanah suci Madinah ini? Baik. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak KPB Travel kerana beri pengurusan yang baik dari tanah air sehingga sekarang, iaitu di Madinah ini yang penuh keindahan, pengurusan yang tip-top dan selalu ambil berat tentang jemaah. Dan alhamdulillah lah, perasaan saya sangat seronok dan sangat terharu apabila sampai di tanah suci ini. Ini adalah bilik hotel saya dan alhamdulillah sangat memuaskan bilik hotel ini. Dia sangat selesa. Bilik ini saya akan berkongsi dengan 6 orang lagi jemaah dan terima kasihlah saya ucapkan. Okey, itulah feedback dari salah seorang jemaah kami. Bilik-bilik akan dikongsi bersama-sama jemaah lain antara 4 hingga 8 orang jemaah dalam satu bilik mengikut pakej-pakej yang telah didaftar ketika di tanah air, sama ada pakej premium, pakej ekonomi atau super ekonomi. Jadi kami sebagai pihak agensi travel akan mengikut kehendak pelanggan kami supaya sentiasa dapat mencapai keselesaan kepada para jemaah. Assalamualaikum para jemaah sekalian. Boleh ke tingkat 2 hotel untuk mengambil sarapan pagi masing-masing ya. Terima kasih. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض
مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام. Okey, perhatian kepada para jemaah kami. Kami akan menyediakan sebanyak 3 kali secara buffet. Kita akan makan 3 kali secara buffet di hotel mengikut jadual atur cara yang telah ditetapkan, iaitu sarapan pagi, tengah hari dan makan malam di Dewan Makan, ya. Perhatian diminta kepada para haji dan hajah untuk berkumpul di Dewan Taklimat untuk sesi taklimat ringkas untuk setiap atur cara perjalanan ziarah luar dan ziarah dalam. Ziarah dalam, para jemaah akan memasuki taman-taman syurga iaitu Raudah dan terletak di dalam Masjid Nabawi. Tepat pada pukul 7.50 pagi, para jemaah pula akan menunggu di lobi hotel untuk kita bergerak ke Raudah, insya-Allah. Iqmal, alat bantuan ziarah kita dah cukup ke? Ya tuan, dah cukup dah tadi. Saya nampak Faris bawa banner, speaker dengan bendera untuk bergerak ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك Untuk pengetahuan para jemaah semua, di sini pada 18 Zulkaidah kita akan bergerak ke Mekah dan meninggalkan Madinah. Jadi kita akan ke Masjid bin Ali untuk melakukan miqat niat ihram umrah. Jadi kita semua akan melakukan haji tamattu', dan jika kita melakukan haji tamattu', kita akan melakukan umrah dahulu dan perlu dibayar dam di kaunter pembayaran dam yang telah ada di maktab yang akan kita pergi nanti, insya-Allah. Okey, baiklah para jemaah sekalian, saya di sini ingin mengingatkan kepada haji dan hajah semua, kepada jemaah, dan saya ingin menerangkan juga tentang rukun umrah. Okey, rukun umrah ni terdapat 5 rukun umrah, iaitu niat, tawaf, sa'i, bercukur dan tertib, gitu. So para jemaah semua perlu melakukannya dengan secara berterusan lah, dengan tertib. So tak boleh lah kalau tiba-tiba nak buat sa'i dulu baru tawaf, tak boleh, ataupun tertib dulu baru niat, payah macam tu kan. So kita kena susun elok-elok. So ikut balik dia punya rukun tu daripada niat, tawaf, sa'i dan bersyukur dan juga tertib. Itu sajalah saya ingatkan kepada para jemaah, insya-Allah. menempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia, tanah haram, jagalah pantang larangnya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sinilah mikot makan ni kita di Zulhulaifah bersamaan dengan Masjid Bir Ali. Jadi kita semua akan berkumpul di sini untuk memasang niat ihram. Maka bermulalah pantang larang ihram ketika ini. Selepas perjalanan kita dalam bas dan hotel, pihak-pihak petugas yang menguruskan jemaah dan bagasi di lobi hotel akan dimasukkan ke dalam bas untuk bergerak ke Mekah. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Baiklah para jemaah, kini kami telah pun masuk ke kota Mekah dan menghantar jemaah ke hotel mengikut apa yang telah didaftar dan apa yang telah ditetapkan. Jadi para jemaah haji dan hajah yang ada di sini seramai 43 orang di bawah penjagaan saya yang mengambil pakej ekonomi. Sekarang kita menuju ke hotel Mekah iaitu Movenpick Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Reza bin Abdul Aziz. Okey, untuk makluman para haji dan hajah semua, saya dan Mutawi Faris akan mengetuai kumpulan yang pertama dan kumpulan yang kedua untuk melakukan ibadah umrah bagi para jemaah semua. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya Cik Ilham telah melakukan haji tamattu'. Jadi saya perlu membayar dam. Jika perlu, dam apa yang saya perlu lakukan? Baiklah, macam ni Encik Ilham. Bagi para jemaah yang melakukan haji tamattu ini, para jemaah perlu membayar dam, iaitu dam tertib dan dam takdir. Dam ini mempunyai 3 keadaan. Pertama sekali, Encik Ilham boleh menyembelih seekor kibas atau seekor kambing. Jikalau Encik Ilham tidak mampu, Encik Ilham boleh ke solution yang kedua, iaitu menyedekahkan 2 cupak makanan kepada 6 orang fakir miskin. Jikalau tidak mampu juga, Encik Ilham boleh ke solution yang ketiga, iaitu Encik Ilham boleh berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari pada waktu ihram dan 7 hari di luar pada waktu ihram. Kalau macam tu, jika saya pilih untuk menyembelih seekor kibas, boleh saya tahu berapakah bayaran untuk dam tersebut ya? Okey, harga dia dalam RM430, iaitu bersamaan dengan RM490 duit ringgit Malaysia. Baiklah, bagaimana proses penyembelihan tersebut? Proses penyembelihan Encik tidak perlu risau. Syarikat kami iaitu syarikat sendiri akan menguruskan proses tersebut dan akan ada petugas haji yang akan pergi ke tempat penyembelihan kibas itu dan membuat rakaman video untuk dihantar kepada Encik sebagai bukti. Baiklah, kalau macam tu saya mampu dan saya setuju untuk membayar dam dengan menyembelih seekor kibas yang berharga RM430. Baik Encik, pembayaran Encik Ilham nak buat melalui kad debit tabung haji ataupun melalui cash? InsyaAllah saya ada cash je, so saya akan guna cash. Ini dia RM430. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Baiklah para jemaah semua, haji dan hajah semua, sekarang ini kita telah menuju ke kemah-kemah di Padang Arafah. Dan pada masa ini sangat baik untuk
para jemaah semua membaca talbiyah sepanjang perjalanan kita. Dan saya akan mengetuai bacaan talbiyah ini dan diminta para jemaah semua mengikuti saya, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Alhamdulillah, selesai kita membaca talbiyah. Dan baiklah, jika para haji dan hajah sekalian dapat lihat di sebelah kanan saya, iaitu sebelah kiri hajah dan haji semua, terdapat bas berwarna kuning, dan bas itu akan membawa para jemaah dari Arafah ke Muzdalifah, dan dari Muzdalifah ke Mina, dan dari Mina ke Mekah untuk menunaikan fardu haji, insya-Allah. Dan muatan bas itu boleh memuatkan seramai 40 sehingga 50 orang jemaah untuk satu bas. Okey, insya-Allah. Peringatan, waktu bermikot telah bermula. Para haji dan hajah diingatkan untuk memasang niat ihram haji di bilik masing-masing. Peringatan, waktu bermikot telah bermula. Para haji dan hajah diingatkan untuk memasang niat ihram haji di bilik masing-masing. Diminta para hajah dan haji untuk berkumpul di lobi hotel, bersiap sedia untuk bertolak ke Arafah sebentar sahaja lagi pada tepat jam 9 pagi. Di tanah suci, kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya, di sana, labbaik Allah. Jadi, jemaah telah pun sampai ke Padang Arafah. Jemaah telah dibawa ke Kemah Maktab 90, di mana di sana petugas haji dan pembantu petugas haji telah pun memasang banner dan bendera di setiap lorong maktab agar jemaah kenal pasti dan mengelakkan jemaah masuk kemah yang salah. Satu kemah boleh memuatkan 120 orang jemaah. Kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci, kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya, di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan, tunaikan perintahnya, Allah akan menjaga. Cik Ilham kutip batu berapa biji untuk melontar tu? 28 biji tuan, 7 pada setiap lontaran. Jamrah untuk melontar ada 4, jadi kesemuanya ialah 28 biji tuan. وعنياه الطار فهو إمادي يوم المعاد. Di sini kita boleh lihat cara kemasukan jemaah dalam kemah mengikut maktab 90. Kemah di Mina dibuatkan hanya 20 ke 25 orang sahaja.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Puji nikmat dan kuasa milikmu tiada setara. Hadirku menuju kota yang mulia. Maaf, di sini tidak dibenarkan merakam video di bilik unit kecemasan mengenai jemaah kami tadi, iaitu Encik Ilham sebentar tadi. Beliau telah mengidap penyakit asma dan lemah jantung sehingga ditahan di ward. Kami akan menunggu keputusan dari doktor dan mengesahkan jemaah dibenarkan ke hotel serta meneruskan ibadahnya seperti biasa. Esok, kita akan ke sini lagi, insya-Allah, untuk rawatan susulan dalam pada masa yang sama. Borang rawatan susulan juga perlu dibawa untuk merekod kesihatan jemaah. Dalam itu juga perlu ada nombor kad penerbangan serta nama jemaah. Okay, baiklah para haji dan hajah sekalian, saya ingin mengingatkan pada waktu tarikh keberangkatan kita pulang ke tanah air pada 13 Ogos 2022 bersamaan 24 Hijrah pada pukul 8 malam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah haji semua, insya-Allah kita akan melakukan tawaf wada, iaitu tawaf selamat tinggal, dan kita akan meninggalkan kota Mekah ini tidak lama lagi. Semestinya kita akan merindui suasana dan suasana ibadah, beribadah di sini. Dan tawaf wada adalah tawaf yang terakhir bagi para haji dan hajah yang hadir ke tanah suci Mekah ini. Dan para haji dan hajah juga boleh berdoa sepuas-puasnya dan merintih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Kaabah sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan diingatkan para haji dan hajah semua tidak mengambil gambar, membeli belah, menunaikan solat sunat, taubat, solat sunat adat dan sebagainya jangan dilakukan. Berlengah-lengah di Masjidil Haram sehingga membuatkan para jemaah lain menunggu, dan jangan juga bersedekah di dalam Masjidil Haram atau perjalanan balik ke penginapan ini. Kita semua jangan berlengah-lengah lah. Okey, itu saja daripada saya. Katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Okey, baiklah para jemaah haji sekalian, sebelum keberangkatan pulang, pastikan tiada bagasi yang tertinggal dan barangan di hotel masing-masing ya. Selepas ini kita akan ke pos Malaysia, iaitu Nationwide, untuk menghantar bagasi-bagasi jemaah terlebih dahulu di kawasan Semenanjung Malaysia, iaitu had bagasi hanya 30 kg sahaja satu bagasi.
Jika lebih daripada 30 kg, para jamaah dikenakan cas 1 kg bersamaan 16 rial. Para jemaah juga mendapat percuma air zam-zam sebanyak 5 liter setiap seorang. Bagi mana-mana jemaah yang ingin menghantar bagasi pada waktu terawal, sila kumpulkan bagasi anda di lobi supaya pembantu petugas haji mengambilnya dan memasukkan bagasi di dalam bas. Sekian, terima kasih. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك